Salam sejahtera anda bersama saya Naila Huda dalam Fokus Minggu depan bagi meneliti apa isu-isu semasa dan bahan berita yang akan menjadi tumpuan. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu depan dan pada minggu akan datang ini kita menyaksikan Minggu Kewangan Global ataupun Global Money Week yang merupakan sebuah kempen di peringkat antarabangsa bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran kewangan anak muda di seluruh dunia. Ia dianjurkan oleh OECD International Network on Financial Education dan segala inisiatif Global Money Week di peringkat Malaysia pula diselaraskan oleh Financial Education Network yang dipengerusikan bersama Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Dan tema yang ditetapkan untuk tahun ini adalah jaga diri anda, jaga kewangan anda. Ini saya lihat nasihat dan kempen yang tepat pada masanya ataupun timely ketika seluruh dunia menuju ke arah pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Dengan pengumuman pemerkasa juga baru-baru ini, pengeluaran simpanan Aisinar dan beberapa pakej bantuan sebelum ini juga di tengah krisis ekonomi tepat masanya untuk kita tingkatkan tahap kecelikan kita dalam mengurus kewangan. Dan untuk mengulas lanjut berhubung dengan Global Money Week, bersedia bersama saya Alina Amir, pengasas bersama Arus Academy. Terima kasih Alina. Boleh Alina kongsikan kepada penonton objektif utama Minggu Kewangan Global dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan anak muda di Malaysia? Terima kasih Naila. Jadi Global Money Week adalah sebuah kempen global yang dianjurkan oleh OECD dan tujuan utama dia adalah untuk membina kesedaran tentang literasi kewangan, terutamanya untuk anak muda di seluruh dunia dalam mendapatkan kemahiran, pengetahuan dan kesedaran untuk menguruskan wang dengan baik. Jadi ada hampir 175 buah negara dan 10,000 organisasi terlibat dalam kempen ini. Dan untuk negara Malaysia bersama-sama dengan FEN, Arus Academy dan FWD Takaful di bawah program literasi kewangan kami yang bernama Fund for Life, telah pun mula berkempen sebenarnya sejak 2 minggu lepas dan akan berlangsung sepanjang minggu ini. Jadi bagaimana anak muda boleh memanfaatkan minggu ini adalah dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan sepanjang Global Money Week. Untuk murid-murid berumur 7 hingga 18 tahun, kami ada aktiviti seperti kuis literasi kewangan, cabaran FFL untuk murid sekolah menengah. Untuk guru-guru juga, kami ada jalankan kelas demo selit kewangan supaya guru dapat melihat bagaimana kami terapkan selit kewangan ke dalam subjek-subjek berbeza selaras dengan panduan pelaksanaan literasi kewangan KPM. Kami juga ada kempen untuk ibu bapa untuk berkongsi strategi mereka menerapkan pendidikan kewangan di rumah untuk anak-anak. Jadi ada pelbagai aktiviti yang menanti semua sepanjang Minggu Global Money Week nanti. Bagaimana Alina melihat tahap literasi kewangan anak muda di negara ini ketika ini dan mungkin kita juga boleh andaikan mereka ini semakin terdedah kepada maklumat kewangan melalui media sosial dengan juga beberapa pakar-pakar kewangan yang kita lihat memainkan peranan sebagai influencer di media sosial sekarang yang berkongsikan tips kewangan. Okey, kalau kita lihat survey yang dijalankan oleh Ringgit Plus bersama-sama dengan FEN pada tahun 2020, tahun lepas, 53% daripada responden, hampir 10,000 responden telah menyatakan mereka tiada simpanan yang boleh menanggung sara hidup lebih daripada 3 bulan jika kehilangan punca pendapatan. 46% daripada mereka masih mempunyai perbelanjaan yang sama atau lebih daripada pendapatan mereka. Jadi, tiada penambahbaikan daripada survey yang dijalankan pada tahun 2019 sebenarnya. Jadi data seperti ini sangat membimbangkan dan saya secara peribadi tak rasa pendedahan sedia ada mencukupi. Apa yang kita perlu faham ialah literasi kewangan ini memerlukan usaha. Jadi tak bermakna kalau kita dah bergaji, secara automatik kita tahu cara untuk menguruskan kewangan. Sebab ramai orang dewasa di luar sana masih lagi tidak tahu cara untuk membuat bajet harian, bajet bulanan. Literasi kewangan sebenarnya bukan sahaja mengajar kita menguruskan kewangan, tapi juga mengajar kita macam mana nak melindungi wang kita dari segi mendapatkan takaful dan sebagainya. Kalau kita tak belajar atau secara sedar cuba mengubah gaya hidup, mentaliti tentang duit, sangat sukar untuk kita berdepan dengan cabaran yang memerlukan kita mengeluarkan duit tambahan. Jadi walaupun ada media sosial dan sebagainya, kalau tidak ada usaha secara sendiri untuk mengubah gaya hidup, sangat sukar untuk kita keluar daripada cabaran kewangan ini. Alina, sejauh mana sebenarnya anak muda boleh mengurus kewangan mereka ini ataupun realitinya usaha mereka perlu juga selari dengan inisiatif kerajaan dan juga termasuk industri dan majikan untuk meningkatkan sumber kewangan mereka?
Apabila kita bercakap tentang pengurusan kewangan, kita boleh lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah pengurusan kewangan peribadi. Jika gaji yang kita dapat hari ini, tak kisahlah gaji minimum ke, bagaimana kita boleh menguruskan pendapatan kita supaya kita dapat memenuhi keperluan kita hari ini. Okey, ini adalah sesuatu yang boleh kita kawal. Aspek kedua pula adalah dengan menuntut kerajaan dan majikan untuk memberikan gaji yang setimpal dengan gaya hidup masa ini. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan mengambil masa yang lebih lama. Sementara menunggu untuk perubahan sistemik sebegini, pengurusan kewangan harian daripada aspek pertama tadi masih perlu dijaga. Kedua-dua aspek ini penting. Jadi pengurusan kewangan peribadi dan juga memastikan hak dan inisiatif untuk meningkatkan sumber kewangan berlaku. Kita mesti melihat dari kedua-dua aspek, bukan hanya satu saja. Jadi semua perlu memainkan peranan. Seperti yang Alina kongsikan tadi, tinjauan yang dijalankan pada 2020 mendapati masih ramai lagi anak muda yang tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Jadi apa pengajaran utama untuk anak muda mengurus kewangan mereka ketika pandemik COVID-19 ini dan juga kita lihat krisis ekonomi melanda negara? Okay, pengajaran utama anak muda adalah COVID-19 atau krisis ekonomi bukanlah sesuatu yang one-off, bukanlah sesuatu krisis yang unik. Apa yang penting adalah kemampuan kita untuk berdepan dengan cabaran-cabaran di luar kawalan kita. So, menguruskan kewangan itu bukan sahaja untuk bertahan atau survive hari ini, tapi untuk survive masa akan datang, tak kira apa krisis yang melanda. So, kesediaan kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak dijangka, yang itu sebenarnya kepentingan mendapatkan kemahiran dan pengetahuan menguruskan kewangan. So, dalam program kami selalu terapkan elemen peristiwa mengejut supaya murid-murid tahu tak kira berapa banyak gaji yang kita terima, jika tidak diuruskan dengan baik, sukar untuk kita berdepan dengan peristiwa-peristiwa mengejut dalam kehidupan sebenar. Dan Alina, kita bercakap tentang pengurusan kewangan ini. Alina sendiri sebagai anak muda mungkin boleh kongsikan pandangan peribadi apabila mungkin kita boleh generalize generasi boomers ini seringkali stereotip anak muda sebagai tidak pandai mengurus kewangan ataupun suka berbelanja lebih daripada yang mereka mampu. Ini satu komen juga yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan kita sendiri, Tengku Zafrul, baru-baru ini katanya youth are living beyond their means. Apa respons Alina terhadap pandangan ini? I think pandangan seperti ini ada banyak persepsi sebenarnya. There's many perspective to it. Nombor satu, yes. Secara data, if we are to look at the numbers, memang nampak seperti anak muda sedang membelanjakan lebih daripada yang mencukupi. Tapi kalau kita dive deeper a bit, mungkin kita boleh lihat bahawa gaya hidup masa sekarang is just too high untuk gaji yang mereka dapat. Jadi di sini saya nak tekankan inisiatif literasi kewangan mesti ada dua aspek. Aspek pertama adalah kalaulah gaji kita sekecil ini, bagaimana kita nak menguruskannya. Dan aspek kedua adalah tuntut gaji minimum supaya setimpal dengan gaya hidup pada hari ini. Dan secara ringkas, Alina, kalau boleh kongsikan sedikit apa antara nasihat utama yang Alina boleh kongsikan kepada anak muda yang sedang menonton sekarang ini dan untuk menarikkan mereka ke Global Money Week ini, yang kempen yang bakal dijalankan ini, nasihat satu dua yang boleh Alina kongsikan. Nasihat paling utama yang saya nak berikan adalah save before you spend. So, pastikan apabila kita dapat pendapatan kita pastikan kita berbelanja hanya untuk keperluan dahulu dan kita mesti pandai untuk menyimpan duit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk layari Fund for Life, fundfor.life, portal kami di mana kami letakkan semua aktiviti-aktiviti untuk Global Money Week sepanjang minggu depan. Ada sesuatu untuk setiap orang. Jadi jangan lupa untuk layari portal kami di fundfor.life. Baik, terima kasih Alina Amir, pengasas bersama Arus Academy, berkongsi tentang Minggu Kewangan Global ataupun Global Money Week. Seperti yang dikatakan tadi, anda boleh berdaftar untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kempen yang dijalankan selama seminggu ini bagi meningkatkan tahap kecelikan terutamanya dalam kalangan anak muda untuk mengurus kewangan mereka. Itu antara perkongsian yang saya bawakan dalam Fokus Minggu Depan jam ini. Bersama saya Naila Huda. Salam hormat.